sebelah, no problem. Kamu nak sokong mana sokonglah. Ni kita bercakap bab akidah. Tuan-tuan belajar macam mana sifat malaikat. Malaikat yang terhindar daripada melakukan salah dan silap. Itu yang kita belajar dalam kitab-kitab tauhid, usul tauhid dan sebagainya, usuluddin. Tok guru mengajar kita macam mana yang dikatakan beriman dengan malaikat, bagaimana sifat malaikat, macam mana tabiat malaikat. Kita tahu malaikat satu insan yang tidak pernah melakukan salah dan silap kepada Allah. Tapi Mai Pak Long ni dia kata malaikat pun tak terlepas daripada melakukan salah dan silap. Mana ni tuan-tuan? Macam mana akidah dia ni? Noh, mana noh yang duk tahankan akidah noh? Ni cakap. Boleh jaga pak lain tu KJT senang. Dia nak macam ni dah tu. Cakap ni akidah. Tercalarnya akidah insan. Sebab tu cakap kita ni kena berlapis. Cakap kita ni kena berlapis. Sebab tu tuan-tuan, musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, Allah Ta'ala tahu sekadar mana yang kita mampu untuk menanggung musibah tu. Sebab tu jangan kamu mengeluh dengan musibah. Kadang-kadang ujian Allah untuk apa? Nak meningkatkan kualiti iman kita, nak mempertingkatkan tahap kita. Yang ketiga, wa man tawadha'a li ghaniyyin liyanala ma fi yadihi ahbatallahu thuluthu amali. Allah, yang ni banyak kalangan kita. Wa man tawadha'a li ghaniyyin, barang siapa kata Nabi yang merendahkan dirinya di depan orang kaya. Untuk apa? Untuk mendapat manfaat daripada kekayaan kawan tu. Niat dia rendahkan diri ini untuk apa? YB turun. YB turun ke, siapa turun ke? Menteri turun ke? Timbalan Perdana Menteri turun ke? Kita ni kontraktor kelas F. Contoh kata, duk berlawan nak ambil projek Kok Yu sini dia panggil Kok Yu, orang kampung saya dia panggil parit gila. Nak dapat projek nak buat parit gila tu 2 km. Turun menteri. Allah, ni hipokritnya politik tuan-tuan. Masa ada jawatan tu dia mula salam, dia cium tangan daripada hujung ni sampai hujung ni. Serius. Kaki congek. Sampai tang ni ada batu cincin, kulung pluk. Pasal apa buat begitu? Nak ambil Kok Yu tu 2 km parit gila punya projek. Orang yang merendahkan diri di hadapan orang kaya untuk apa? Untuk mendapat manfaat daripada kekayaan dia ni. Nabi kata apa? Seolah-olah kawan ni minta kepada Allah, tolong hapuskan amalan kita yang buat selama ni 2/3 daripada amalan kita. Mangkit pagi tu duk pi hormat orang kaya. Hormat kerana ikram dia lain tuan-tuan. Kita hormat sayang dia kerana apa? Dia ada sebab. Sayang dia kerana dia saudara Islam kita. No problem. Tapi aku buat baik dengan dia ni. Aku nak ambil manfaat daripada kekayaan dia. Kita sudah hilang keyakinan kita. Harta benda kita Allah Ta'ala yang bagi. Masa tu kata Nabi, seolah-olah pada waktu pagi kawan ni dia minta kepada Allah, hapuskan amalan dia sebanyak 2/3. Baik, yang keempat, wa man u'tiyal qur'ana fadakhala an-nar ab'adahu Allah min rahmatih. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan ia memahami ajaran Al-Quran, boleh baca Quran, boleh faham Al-Quran, baca satu bab, faham satu bab, beramal satu bab. Dia 3 benda. Bukan sekadar baca. Kita baca kemas tuan-tuan. Bulan Ramadan tu tadarus. Keluar Ramadan tak ada terus. Ada orang tanya saya, Ustaz, boleh tak kita buat tadarus luar pada Ramadan? Boleh, no problem. Tapi tu tak nak buat pun YB tak pergi kem pelekat dah luar Ramadan. Hang baca nak faham kan, baca nak ambil kem pelekat. Mampu YB nak pergi kem pelekat kan? Tak tu baru ni saya dapat tawaran daripada 2 parti politik. Suruh saya masuk calon DUN Kota Siputih pilihan raya yang akan datang.
Mai dua-dua. Dia kata tak mau, kata senang. Dak ustaz confirm menang. Hang tahu mana? Dak ustaz nak jadi kampung. Baik, saya kata kalau nak ambil jadi YB ni kerja saya macam mana? Tak ada masalah ustaz. Pagi-pagi ustaz pi atok kedai kopi. Oh, yang tu yang aku tak mau. Duk atok kedai kopi tu saya kata saya tak mau, saya kata tak erti nak. Jadi YB ni tuan-tuan, muhung ni dia kena ada tak? Oi, nak pilihan raya lah, reban ayam pun dia masuk. Tanya abang ayam, babak ayam. Yang kata baik. Lama tak nampak lah, 2008 lah tu lah. Tak ada ayam pun nak main dah. Tak erti, saya kata tak erti. Nak ambil boleh, kalau menang saya kata saya nak duduk tak eskom terusak. Dia janji benda tu. Tak eskom terusak. Tak boleh janji Ustaz, tak boleh janji balik. Tak mau saya kata. Payah jadi YB tuan-tuan. Berikan kefahaman Al-Quran. Kita bulan Ramadan semangat kita dengan Al-Quran nak baca. Macam kita lah. Bulan Ramadan ni cukup semangat. Masjid semangat, baca Quran semangat. Masjid-masjid pula anjurkan 10 malam terakhir Qiyamul Lail. Kenapa semangat tu tuan-tuan? Tak boleh keluar daripada Ramadan. Macam kita pergi Mekah lah. Pergi buat umrah. Oh, tiap-tiap hari pergi mayang di Masjidil Haram. Semayang ni di Masjid Haram. Mayang Masjid Haram. Balik Malaysia, haram tak pergi masjid. Duk di Mekah, rajin pergi Masjid Haram. Balik Malaysia, haram tak pergi masjid. Semangat kita ni baca satu bab, mengerti ajaran itu satu bab, dan yang ketiga beramal dengan Al-Quran satu bab. Golongan ni Nabi kata orang yang Allah Ta'ala bagikan kefahaman agama tetapi masih duk pesoh, masih duk berusaha untuk memasukkan dirinya ke dalam neraka, orang ni kata Nabi Allah Ta'ala jauhkan rahmat pada waktu pagi. Rahmat Allah ni kita perlu, kasih sayang Allah dalam kehidupan kita ni kita perlu. Ni kita nak baca sekali bab syurga, dengan rahmat Allah lah kita nak masuk dalam syurga tuan-tuan. Tapi apa yang dia buat tidak menggambarkan dia mengerti Al-Quran. Orang ni Allah Ta'ala akan jauhkan rahmat daripada dia. Itu hadis yang kita sempat macam untuk muqaddimah kita pada malam ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita bersama. Wallahu a'lam. Kita buka kitab kita Baharul Madhi, juzuk yang ke-18. Muka surat berapa tu? Berapa tu? Ada siapa tanda tak? Ya? 419. Muka surat 19. Muka surat 35. Mujung lagi tanya. Masalah 19 ahli syurga itu cukup bagus. Betul ya nak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Bagi kitab yang macam saya, kitab Rumi muka surat 35, masalah 19. Kitab Jawi 24, muka surat 24. Kita masuk bab yang ke masalah yang ke-19. Baik. Kita masih membicara lagi bab yang ke-8, bab majaa fi sifati ahli jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat-sifat orang-orang yang mendiami syurga. Baik, kita masuk masalah yang ke-19. Ahli syurga itu cukup bagus dan cantiknya dijadikan Allah. Tidaklah seorang yang masuk syurga itu buruk dan hodoh rupanya semacam di dunia. Dia kata, hidup di dalam neraka ni maklum, Pak Long, muka kita atas dunia ni berlainan. Kita duduk atas dunia ni, muka ni dia kata tengok kadang-kadang terkejut. Terkejut. Hidup atas dunia ni tak pernah puas dengan kejadian Allah. Tu kita. Orang perempuan hitam, dia ikhtiar nak bagi jadi putih. Hitam pun tak apa maklum, oi mana? Hitam dua-dua sekilo 20. Putih punya saya, ubi kayu, ubi keledek, orang ringgit sekilo. Ni tak, dia hitam, dia pesoh nak bagi putih.
Kadang-kadang bulan puasa tarawih pun haram tak mai duk kerja tonyoh Fair and Lovely kat muka tu nak pergi putih. Dia pergi tengok kawan dia macam mana hang putih leha dulu hitam dah aku. Bang beli Fair and Lovely. Balik bang mat dia kejam suruh pergi beli Fair and Lovely pula. Duk kerja tonyoh tu. Putih kat boleh ke dia lah. Balik tunjuk kat laki dia putih tak? Laki dia kata hang buka tudung mak. Muka putih tengkok hitam macam tek cicak lagi dia kata. Duk tonyoh tengkok tu pula ah. Kita atas dunia ni hodoh tapi duduk dalam syurga kita akan cantik. Berbeza dengan ahli neraka. Semalam saya mengajak di Langkawi semalam, tajuk saya dalam kitab ni juga tajuk rupa ahli neraka. Ahli neraka ni tuan-tuan, Allah Ta'ala hina. Allah Ta'ala bagi hodohnya ahli neraka. Sampai tahap ahli neraka ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala turunkan seorang daripada ahli neraka mai kepada dunia, orang ahli dunia tengok saja orang ahli neraka, lamata ahli dunia, maka mati habis manusia-manusia dan penduduk bumi ni. Kerana apa? Yang pertama terkejut betapa hodohnya ahli neraka. Dibakar dalam api neraka, jadi mengelebih habis. Hak bibir atas ni, kita nak kata apa? Sentut. Sentut faham sentut? Apa dia kata? Terjemah sentut ni apa dia kata? Bahasa kod dia kata sentut. Apa? Kecut. Kecut. Dia bukan kecut, dia sentut ni, dia terangkat ni. Bibir mulut ni dia punya terangkat ni bila kena bakar dengan ahli neraka, dengan api neraka. Bibir atas ni terangkat sampai sekerat kepala. Bibir hak bawah ni pula bila kena bakar dia jadi mengelebih. Faham mengelebih? Dia mengelebih satu dia kata kenduk tu. Dia punya jatuh ni sampai bibir ni bertemu dengan pusat. Itu bab bibir saja. Sebab tu atas dunia ni kita boleh buat bibir tak seksi pi cucu nak jadi macam Angelina Jolie. Bibir dia kata Angelina Jolie ni seksi. Kalau Malaysia ni Kila Ferry, dia pun pergi cucuk doktor silap berubat, dia tebal dia macam negro pihak mulut. Kita boleh buat atas dunia ni. Kalau rupa hodoh boleh ikhtiar bagi putih. Kita ni dai lueh, dai mazak tu duduk ni tani baru tumbuh rambut ni, dia boleh pergi ikhtiar pergi Yunnan, dia tanam balik naik Yang mana hak day tinggal besar tu, dia boleh pergi ikhtiar bagi luas sikit day. Boleh buat atas dunia ni, boleh buat. Kuku kita kasar maklum, pi canai balik kuku ni 500 satu kuku. Kak saya hari tu dia nak pi canai. Dia kata canai ni dia kata elok sebelah ni 500. Saya kata lah hampir beli canai, mai aku nak tolong canai bagi. Kupang tak ada bayar, mai aku nak canai bagi. Duk perhabis duit, duk pergi canai. Dia canai, dia kikik, dia sapu balik. Oh, merelit. Boleh buat. Kaki makan cekam, pisau dalam kolam, ikan keli main makan. Ikan keli tu pula orang pisau, kita pula makan cekam kita. Dia boleh buat yang tu, dia boleh ikhtiar. Kaki dia makan cekam, tak tahu buat macam mana. Pi no spa, suruh rendam masuk, ikan main makan. Lepas tu token spa pula tengok ikan tu letih cekam penuh perut, dia sauk dia pergi jual. Kita pula makan cekam tu. Kena gaut. Dia boleh buat pergi rendam bagi lintah hisap darah. Habis satu kolam tu letih, lintah kena gaut balik lintah tu. Mula kita kena gaut, lintah tu hisap, lintah tu kena gaut balik. Atas dunia ni ikhtiar lah macam mana pun. Tapi bila masuk dalam neraka, habis kita. Itu perbezaan dengan ahli dunia. Dengan ahli syurga. Ahli syurga Allah Ta'ala akan rupakan mereka dengan sebaik-baik rupa. Dan jika hodoh dan buruk masuk dengan hodoh dan buruk, dan jika hodoh dan buruk masuk dengan hodoh dan buruk, bahkan di sana Tuhan hilangkan segala rupa yang hodoh pada masa di dunia ini. Masuk dengan rupa yang hodoh dan buruk. Bila masuk sana, Allah Ta'ala make up balik kita ni. Allah Ta'ala repair balik rupa kita menjadi sebaik-baik rupa dan eloknya rupa kita. Dan cukup semua kejadian. Tidak kudung kaki dan tangan, tidak buta mata, tidak kudung telinga, tidak rompong hidung, tidak belah bibir, tidak kelu dan tidak hodoh rupa dan buruk badan-badan. Bahkan semua elok dan sempurna kejadian dengan muka semacam bulan dan
bulan, dan badan itu putih hening sampai nampak otak dalam tulang, dan berpakaian kemegahan dan perhiasan dengan pakaian emas seperti bergelang tangan dan bermahkota di atas kepala, maka tidaklah dapat kita merupakan keadaan cantik ahli syurga itu, kerana tiada suatu bandingannya di dalam dunia ini. Dia cerita dekat kita, Tok Syekh kita cerita dekat kita, orang yang masuk dalam syurga duduk atas dunia, bibir mulut jadi sumbing, masuk sana jadi elok. Duduk atas dunia, hidung ni jadi rompong, dia kembang besar macam mana atas, duduk sana. Allah Ta'ala rupakan kita dengan sebaik-baik kejadian. Inilah kata ulama, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang melakukan amalan saleh sewaktu hidup di dunia. Orang yang melakukan amalan yang saleh, orang yang melakukan amalan yang baik atas dunia, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Allah Ta'ala muliakan kita pada dua negeri. Negeri dunia Allah Ta'ala muliakan orang yang saleh, negeri akhirat Allah Ta'ala muliakan orang yang saleh. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, Allah Ta'ala hina dalam dunia sampai ke akhirat kelak. Orang yang tak faham agama, Allah Ta'ala hina dah kita atas dunia. Orang yang tak kenal halal dan haram, orang yang tidak kenal dosa dan pahala, orang yang tidak kenal syurga dan neraka, Allah Ta'ala hina mereka atas dunia dengan Allah Ta'ala sebut mereka ni macam binatang. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Ta'ala kata apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tak kenal agama, kata Allah, mereka ni macam binatang. Bal hum adall, bahkan kadang-kadang teruknya mereka daripada binatang. Hinanya orang yang tak kenal agama ni. Allah Ta'ala kata macam binatang. Orang yang kenal agama, orang yang reti halal dan haram, Allah Ta'ala angkat darjat orang ni. Sebab tu tuan-tuan, kita hari Jumaat baru ni marah, buatlah demonstrasi macam-macam. Pasal apa? Filem menghina Nabi. Orang tak sensitif benda ni, tuan-tuan, saya tak tahu dah benda ni. Pelakon Hollywood Angelina Jolie pun buat keluar kenyataan, dia mengutuk orang yang buat filem menghinakan Rasulullah. Dia kafir, tapi dia sensitif benda ni. Tapi ada orang Islam ni biar pergi ke depa lah, nama pun kafir, dia nak kata apa kata. Bodoh orang ni, tuan-tuan, bodoh. Saya baca dalam satu blog baru ni, bila saya baca dengan segeram, ada orang kata orang bukan Islam ni berhak mengkritik Islam. Orang yang bukan Islam kata dia, bila dia kritik Islam, kita jangan marah, itu hak dia. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau orang bukan Islam main hina pak kita, bodoh pak hang, gila pak hang, kita nak kata apa? Marah tak kita? Marah. Tapi bila orang bukan Islam kutuk Islam, kita tak ada apa. Dia komen pasal apa? Dia kata yang kita duk marah orang hina filem-filem, orang hina Nabi. Dia kata biasa, mereka orang kafir. Bodoh lah. Tak tahu nak bahasa yang paling ringan kita nak kata apa? Bodoh. Kalau orang bukan Islam pergi pegang kepala pak hang, dia cepui dulu tu. Faham cepui? Tak faham pula. Dia cepui ni buat gitu. Dia gitu. Saya dulu ni kalau duduk masa kecil-kecil dulu ni, ayah duk suruh cukur kepala. Dia nak suruh kita jadi 4 lebah duduk pondok ni. Dia cukur kepala, cukur jadi lincin. Bila lalu kok budak hak besar dia cepui kepala kita. Allah, anak tok guru cepui. Masa kecil kalau besar aku tendang dah kata tuan-tuan. Kita lalu dia buka lebah. Dulu duduk pakai lebah roti jala. Dia pakai lalu ni. Lebah je Ustaz Azhar Idrus pakai tu. Kami ikut dia, dia panggil lebah roti jala. Dia pakai tu. Oh teruk. Nak tidur pun kena pakai lebah, tidak masuk ke lambu sangkut. Ada main lalu dia cepui tu. Allah, anak tok guru dia buat lagu tu. Kalau besar tampak dengan anak. Kalau orang kafir main cepui kepala pak kita, dia main buat lagu tu atas kepala pak kita. Kita marah tak tuan-tuan? Oh marah kita. Tak ada kata cepui, koyak atas ni kepala bapak hang, ni kepala pak aku. Berani pijak ah? Pijak pun tumbuh. Ni orang hina Rasulullah. Kita yang mengaku beriman kepada Allah,
Kita yang mengaku sayang ke Rasulullah. Tuan-tuan cuba tengok. Renung kembali bagaimana Rasulullah sayangnya kita. Sampai akhir-akhir hayat Rasulullah masih ingatkan kita. Rasulullah tanya kepada malaikat Israel ketika mana malaikat Israel cabut roh baginda. Perpisahan di antara dua kemuliaan roh yang mulia Rasulullah dengan jasad yang mulia, iaitu jasad Rasulullah. Nabi ada satu bekas ayat. Ketika mana malaikat Israel cabut roh Nabi, Nabi celup tangan dia dalam baldi itu. Dia ambil Nabi sapu muka, ya Allah, ringankanlah siksaan sakaratul maut ini, ya Allah. Nabi tanya Jibril, wahai Israel, tolong tarik bagi habis lembut tu, wahai Israel, aku tak tahan nak tanggung. Israel dalam keadaan sedih kata, ya Rasulullah, inilah selembut-lembut aku pernah tarik roh kerana aku sayangkan kepada kamu, ya Rasulullah. Lembut tu pun sakit. Nabi kata, macam mana keadaan umat aku nanti? Nabi dah nak meninggalkan di antara putusnya roh dan jasad, masih ingat kepada kita. Macam mana umat aku nanti? Israel kata lagi teruk pada ni, ya Rasulullah, wahai Israel, tolong berjumpa dengan Allah, minta kepada Allah tolong cabutkan kesakitan sakaratul maut kepada umat-umat aku yang aku pernah berjumpa ataupun aku tak berjumpa lagi. Letakkan atas aku, biar aku tanggung benda ni. Nabi masih ingatkan kita. Nabi kata, ummati, ummati, as-salah, as-salah. Nabi pesan kepada wanita, an-nisa, an-nisa. Sampai tahap tu Nabi masih ingatkan kepada kita, tuan-tuan. Bila kita yang hidup hari ini, orang hina Rasulullah, orang bukan Islam hina Rasulullah, kita tak ada rasa apa, tuan-tuan. Apa punya kita ni? Hati perut macam mana kita ni? Tu yang Allah Ta'ala kata, orang macam ni binatang. Allah Ta'ala kata, orang yang tak kenal agama ni binatang. Binatang, tuan-tuan, orang ni Allah Ta'ala hina. Dan alhamdulillah ramai orang yang sensitif buat demonstrasi. Jangan hina Rasulullah, jangan hina Rasulullah. Tuan-tuan, kita marah orang hina Rasulullah, alhamdulillah, syabas. Yang mana yang buat demonstrasi baru ni menyatakan ketidakpuasan hati mereka bila mana orang menghina Rasulullah, syabas dan tahniah. Tuan-tuan umat yang terbaik, persoalan yang saya nak tanya sekarang, kalau Rasulullah dihina kita marah, Rasulullah sudah tidak ada sekarang. Yang ada adalah ulama. Al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Kalau Rasulullah dihina kita marah, kalau pewaris Nabi dihina macam mana? Dikencing atas muka mereka, ditunjuk punggung atas muka mereka, dibakar gambar mereka, diberak atas gambar mereka. Ini pewaris Nabi. Mana sensitif kita, tuan-tuan? Mana sensitif kita? Mana sensitif kita benar ni, tuan-tuan? Cuba kita tanya. Kalau Rasulullah dihina kita marah, pewaris Nabi dihina kita tak ada masalah. Mana sensitif kita benar ni? Sebab tu, tuan-tuan, yang ni kena ingat, orang yang Allah Ta'ala mulia, Allah Ta'ala mulia daripada dunia sampai Allah Ta'ala muliakan di akhirat kelak. Allah Ta'ala cantikkan wajah mereka. Orang yang tak kenal agama, Allah Ta'ala hina di dunia dengan Allah Ta'ala kata orang ni macam binatang. Tuan-tuan cuba tengok orang yang tak kenal agama, tuan-tuan hidup. Tuan-tuan meluat ke tak tengok muka? Ikhlas, saya kata saya meluat. Kita cakap benda halal dan haram, dia marah kita. Orang yang tak kenal agama menjadi seperti anjing-anjing, kata Allah. Mereka tu kata Allah, kamathalil kalb, macam anjing. Orang yang kenal agama, masjid dia akan hormat. Orang yang tak kenal agama, dia akan lempak kasut dalam masjid. Cuba tengok kelaku orang-orang yang tak kenal agama. Kita tengok pemeluat. Kenapa? Allah Ta'ala hinanya mereka. Sebab tu, tuan-tuan, Allah Ta'ala kata macam binatang. Sebab tu binatang yang Allah Ta'ala cipta ni, semuanya ada kegunaan. Tuan-tuan jangan kata tak ada guna binatang ni. Semuanya binatang ada kegunaan. Sebab tu kalau tuan-tuan kata salah satu daripada penciptaan Allah, Allah Ta'ala cipta satu benda tak ada guna, itu telah menggambarkan tuan-tuan telah syirik.
Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau kita mempertikaikan satu benda ciptaan Allah, kita contoh, kita kata tak ada guna, syirik dah kita. Kenapa? Kita memperlekehkan kejadian Allah. Tuan-tuan keluar rumah pagi-pagi tengok rumput depan rumah, maklum kata kat maklum, abang panggil lah bang tu mak racun abang, rumput panjang lah, bukan dah guna apa rumput ni, syirik. Ni kadang-kadang kita cakap kita tak perasan. Kenapa kata syirik? Kalau rumput tu tak ada guna, untuk apa Allah Ta'ala ciptakan rumput tu? Kalau rumput tu tak ada guna, Allah Ta'ala cipta sesuatu benda yang tak ada guna, bukankah Allah Ta'ala ni lekeh? Lekeh kenapa? Menciptakan sesuatu benda yang tidak berguna. Sebab tu semua ada guna. Contoh binatang yang saya nak bawa malam ni tuan-tuan, untuk penghinaan kepada orang yang tidak kenal agama, Allah Ta'ala kata apa? Mereka ni macam binatang. Antara binatang, kata Dr. Idris Ahmad dalam kitab Al-I'jaz Al-Ilmi, seorang ulama daripada Mesir, dia kata binatangnya adalah khinzir. Apa dia khinzir? Ba alif ba ya qabau pendek. Kita tak faham lah macam qabau tak? Babi. Minta maaf sebut dalam masjid ni, tapi nak mengajar tak ada masalah. Babi ni tuan-tuan memang tak ada guna kat kita. Tak guna satu sudut. Kadang-kadang orang nampak guna dia apa dia? Makan. Ada ustaz kata babi tak boleh makan. Siapa kata tak boleh makan? Waktu tertentu darurat boleh makan. Contoh sesat dalam hutan. Bila sesat, jangan pergi cari babi lagi. Sama sah-sah kawan dia kata kita sesat, babi nak babi. Tu bukan nak makan babi, tu gila babi. Carilah benda lain dulu. Cari pelanduk, cari rusa. Ni tak sama-sama masuk ni. Kita sesat lagi abang. Rasa-rasa macam sesat dah. Mana babi bang? Babi. Nak rasa kali. Cari benda lain dulu. Sampai tak ada benda lain dah. Kita pun kalau tak makan boleh mati dah. Jalan-jalan, babi duduk sila panggung depan kita. Makan. Tak nak hidup dah babi kita, baru boleh makan. Makan tu pun sikit ni dok buat babi golek tu, dok golek tu tanggung balik, tanggung balik makan nak orang nak. Tu salah lah. Babi satu sudut tak ada guna kat kita makan, tapi ada satu sudut lagi. Apa dia kata Dr. Idris Ahmad? Ni saya quote dalam kitab lah, bukan saya mereka. Untuk apa babi itu? Kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada hukum, kata Dr. Idris Ahmad. Apa dia hukum babi? Yang pertama, babi ni tengok haram ke tak? Tak haram. Tak haram maklum. Maklum balik tangkap ikat belakang rumah. Sambil duduk sidai baju tanya abang babi. Sarapan dah harga pagi ni. Babi duduk orang tu, tak ada masalah. Tengok bi 4 hari 4 malam, dia tak haram. Bila sentuh, haram. Bila sentuh, kena sama menurut mazhab Imam Syafi'i, basuh 7 kali, ulahun nabi turab, salah satu daripada basuhan tu dengan tanah. Babi tengok tak haram, pegang baru haram. Misalan dengan kita, kata Dr. Idris Ahmad, dengan orang yang tak kenal agama, yang hidupnya tak pernah menutup aurat, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kadang-kadang ada orang bila dia syarah bab aurat, dia duduk tala orang perempuannya. Orang lelaki pun ada aurat. Bukan aurah, kita panggil aurat. Orang yang tak tutup aurat mereka, kita tengok haram tak? Haram. Pegang pun haram. Mana teruk kita dengan babi? Bukan kita lah, orang yang tak kenal agama. Babi baru sekali haram, tengok tak haram, pegang baru haram. Kita 2 kali, tengok pun haram, pegang pun haram. 2 kali kita tuan-tuan. Nasib baik babi tak tahu. Kalau babi tahu, malu kita. Babi kata aku baru sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok pula tabiat babi ni apa dia? Babi dia akan makan makanan yang haram. Apa dia? Najis. Kata Dr. Idris Ahmad, orang yang tidak memahami ajaran agama, yang hidup di dunia sampai tak kenal halal dan haram, yang haram pun aku sapu, yang halal pun aku pediah, orang macam ni sama dengan babi. Sumber rezeki kita daripada yang haram sama dengan babi. Makanan babi adalah benda yang haram. Sebab tu kadang-kadang kita duk pertikai, ustaz,
Kita hidup sekarang, kos sara hidup tinggi ustaz. Kalau kita diikut ni ustaz, teruk kita tidak menjadi alasan kos sara hidup. Halal dan haram itu perlu diutamakan. Ni saya baca khutbah itu tuan-tuan dekat surau saya. Saya baca khutbah hari raya Aidilfitri. Di depan lebih kurang 2,000 orang perantau yang balik. Saya baca, saya sebut, tuan-tuan yang pulang daripada perantauan, bawa duit yang haram, balik sedekahkan kepada ibu dan bapa tuan-tuan, seolah-olah tuan-tuan pulang membimbing tangan ibu dan ayah tuan-tuan untuk masuk ke dalam api neraka. Kerana wang yang haram dimakan oleh mereka, kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Sumber yang haram yang dimakan menumbuhkan daging-daging yang daripada sumber yang haram, maka neraka itulah tempat yang utama baginya. Habis saya baca khutbah, saya turun, duduk salam ramai-ramai ni. Ada kot lebih kurang 20 orang saya salam. Ada seorang abang ni, dia salam-salam, dia peluk saya, dia tak mau lepas. Oh sudah, saya kata, ya orang lain nak salam dengan kita, saya duk tak mau lepas. Saya kata, abang, lah ni abang lepas dulu, saya habis salam apa semua, kita peluk balik. Saya kata, no problem, biar saya salam dengan orang lu. Salam semua habis, buat tahlil, sedekah duit raya dekat budak-budak. Kami buat open house raya pertama. Saya kata, jom semua kita pergi open house rumah saya tu makan. Pergilah 100 orang lebih pergi makan, ketat rumah. Makan-makan dekat luar tu, saya duduk layan tamu. Abang yang peluk saya tu, dia duduk atas meja, tak makan tapi duduk teriak. Saya pun pergi duduk kat meja dia. Pasal apa yang abang teriak? Lagi kuat dia teriak. Hak meja lain, paklong-paklong tu duduk langut lagu tu, tapi tangan jalan. Apa duduk teriak lah tu. Orang raya dia duduk teriak, tangan jalan, mata duduk tengok. Saya duduk satu meja, tepi saya dia dapat long. Saya kata, pasal apa yang abang teriak? Dia kata, ustaz, saya tersentuh dengan khutbah yang ustaz baca tadi ni. Saya apa? Saya ni ustaz, salah seorang daripada golongan babi yang ustaz sebut atas mimbar tadi. Pasal apa abang? Saya ni ustaz, bekas banduan. Oh, bisa tengok dia kemas, kepiah tinggi ni. Tu dia duduk tepi, sengit belah kanan. Dengan samping saya kata, macam tak pakai banduan pun. Mai raya rumah saya naik Toyota Alphard Wildfire. Kita tak masuk lockout, tak boleh pakai. Siapa rasa nak pakai, pergi masuk jail dulu. Saya kata, abang, dia kata, saya ni ustaz bekas banduan. Bekas banduan ustaz. Saya ni anak tunggal. Saya kata, abang yang masuk lockout tu pasal apa? Abang buat kerja apa dulu ni? Kerja saya menipu orang. Kalau dia isi borang tu, mai tangkolam Kerjaya, kena tulis menipu orang. Saya kata, pasal apa abang? Saya ni ustaz anak tunggal. Saya ada mak dan ayah. Ayah dan mak saya sayang kat saya ustaz. Dan saya pun sayang dekat mereka ustaz. Saya dulu kerja menipu orang. Takdir Allah, saya ditangkap, masuk dalam penjara 6 tahun. Dalam tempoh 6 tahun tu, tak ada siapa yang bela mak dan ayah saya ustaz. Dulu saya duk bagi mereka duit yang saya duk masuk dalam akaun mereka, saya bagi dekat mereka buat rumah, beli kereta, hantar pergi Mekah. Duit yang haram ustaz. Sekarang mak dan ayah saya sudah meninggal dunia ustaz. Masa saya duduk dalam penjara, saya nak tanya ustaz, di mana tempat mak dan ayah saya sekarang ustaz? Saya pun diam. Ada Pak Long di tepi tu, dia makan, dia tolong jawab. Hang duk tanya ustaz, dia pun tak tahu nak duduk tang mana. Yang Pak Long ni hang boleh makan free, diam lah. Kau tanya dia, dia mata tak tengok, dia jawab, dan saya tak jawab. Saya sedih. Bukan saya tak mau jawab, saya sedih. Dia teriak, dia tanya soalan tu, saya tak boleh jawab. Pak Long tu relax. Hang duk tanya ustaz, dia pun tak tahu nak duduk tang mana. Ya Allah, Pak Long ni, dia ingat kau ambil nasi ni lagi. Saya tak suruh dia jawab pun tuan-tuan. Yang dia galak tolong jawab. Saya pun nak tahu macam mana, kawan tu pun nak marah. Saya suruh kaki tu, saya tendang kaki Pak Long. Saya Pak Long tu dia kenal, tendang tu diam lah sah. Dia ingat kawan tu buat drama kot. Relax, nak tanya ustaz, dia pun tak tahu nak duduk tang mana. Saya kata, abang, saya nak jawab tu, jawapan tu ada api berat abang.
Saya tak tahu nak jawab macam mana dah bang. Cuma sekarang ni abang dah dia keluar dah. Abang berdoa banyak-banyak pada Allah, minta Allah Ta'ala ampunkan dosa dan dosa ibu dan ayah abang. Takkan mereka bersama dengan orang-orang yang soleh. Pagi tu saya lancar derma untuk ikon surau saya tu. Saya duduk main tengok ikon surau tuan-tuan masjid, tuan-tuan sejuk, saya pun jealous. Saya pun lancar. Dia ajak saya pergi dekat kereta dia sign cek 10,000 ustaz, sesedekahkan rezeki yang halal ini kepada ibu dan ayah saya duduk dalam kubur ustaz. Ni tuan-tuan, itu yang Allah Ta'ala kata, orang yang tak kenal agama, Allah Ta'ala hina mereka ni. Sama mereka macam mana binatang. Contoh dia jelas. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok sekarang, kita bercakap bab merdeka. Apa arti kemerdekaan yang kita baru ni 31 Ogos ni kita duduk melong ni? Saya 31 hari bulan baru ni saya pergi ceramah dekat satu daerah dalam negeri Kedah, tak mahu di mana kampung tu. Saya masuk berceramah di satu kampung yang tak pernah ada ceramah. Tempat saya ceramah kiri kanan